Dalam kehidupan seharian, undang-undang diwujudkan bagi memastikan keamanan, keadilan dan kesejahteraan rakyat terpelihara. Namun, begitu persoalan utama yang timbul dalam kehidupan seharian, undang-undang diwujudkan bagi memastikan keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat terpelihara. Namun begitu, persoalan utama yang timbul sama ada warga negara sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bagi menjawab persoalan ini, sesi refleksi ini akan membincangkan satu kesalahan di bawah Undang-Undang Malaysia, iaitu penipuan dalam jual beli atas talian. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi digital, transaksi dalam talian semakin menjadi pilihan utama masyarakat. Namun begitu, peningkatan penggunaan platform e-dagang yang juga telah membuka ruang kepada peningkatan kes penipuan. Antara bentuk penipuan yang kerap berlaku iaitu penjual gagal menghantar barang selepas menerima pembayaran atau barangan yang diterima tidak mendapati spesifikasi yang dijanjikan. Walaupun kerajaan telah memperkenalkan Akta Perlindungan Pengguna 1999 serta penubuhan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia atau TTPM bagi melindungi hak pengguna, kes penipuan dalam talian masih kerap berlaku dalam masyarakat. Bagi memahami isu ini dengan lebih mendalam, dua kaedah telah digunakan iaitu pemerhatian dan pembacaan. Melalui pemerhatian, didapati bahawa terdapat banyak kes penipuan yang dikongsikan di media sosial oleh mangsa sendiri. Sebagai contoh, seorang pengguna telah membeli sebuah telefon bimbit melalui platform Facebook dengan harga yang lebih murah daripada pasaran. Namun, selepas membuat pembayaran, penjual tersebut gagal menghantar barang dan terus menghilang begitu sahaja. Mangsa tidak dapat menghubungi penjual dan akhirnya mengalami kerugian. Kes seperti ini sering berlaku dan menunjukkan betapa mudahnya penipuan berlaku dalam transaksi tanpa pertemuan secara fizikal. Melalui pembacaan pula, didapati bahawa tahap kesedaran masyarakat terhadap hak pengguna dan saluran perundangan seperti TTPM masih berada pada tahap sederhana. Ramai pengguna tidak mengetahui bahawa mereka boleh membuat tuntutan melalui tribunal tersebut untuk mendapatkan ganti rugi. Selain itu, peningkatan kes penipuan juga menunjukkan bahawa masih terdapat kelemahan dalam aspek kesedaran undang-undang dan penguatkuasaan. Sudut analisis kes penipuan dalam talian ini jelas melanggar norma sosial iaitu nilai kejujuran, amanah dan kepercayaan dalam masyarakat. Dalam setiap urusan jual beli, kejujuran merupakan elemen penting untuk memastikan kepercayaan antara pembeli dan penjual dapat dikekalkan. Apabila penjual melakukan penipuan, bukan sahaja undang-undang dilanggar, malah hubungan sosial dalam masyarakat turut terjejas. Sistem perundangan Malaysia memainkan peranan penting dalam norma ini melalui Akta Perlindungan Pengguna tahun 1999 dan kewujudan TTPM. Pengguna diberi hak untuk menuntut ganti rugi dengan cara yang mudah, cepat, kos yang rendah tanpa perlu melalui proses mahkamah yang amat rumit. Selain itu, sistem politik Malaysia melalui kerajaan memainkan peranan dengan menyediakan saluran aduan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup iaitu KPDN serta mengadakan kempen kesedaran bagi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak pengguna. Namun begitu, jika dibandingkan, sistem perundangan dilihat lebih berkesan dalam melindungi norma kerana ia mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang dan mengambil tindakan terhadap bersalah. Walaupun sistem politik penting dalam menyebarkan kesedaran, tanpa penguatkuasaan undang-undang yang tegas, pelanggaran masih akan berlaku. Dari pandangan saya juga, walaupun undang-undang telah diwujudkan, masih terdapat juga individu memilih untuk melanggarnya. Antara faktor yang mendorong perkara ini iaitu kurangnya pengetahuan tentang undang-undang, sikap tidak bertanggungjawab, keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, serta pengaruh harga murah yang ditawarkan kepada pengguna. Perkara ini menunjukkan bahawa pematuhan undang-undang bukan sahaja bergantung kepada kewujudan undang-undang itu sendiri, tetapi juga kepada tahap kesedaran, nilai murni dan sikap individu. Jadi, sebagai kesimpulannya, dapat dinyatakan bahawa warga negara tidak sentiasa mematuhi undang-undang walaupun undang-undang telah disediakan. Bagi mengatasi masalah ini, usaha berterusan perlu dilakukan seperti meningkatkan pendidikan undang-undang dalam kalangan masyarakat, memperluaskan kesedaran pengguna serta memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang. Akhir sekali, keberkesanan undang-undang bukan sahaja bergantung kepada sistem yang dibina, tetapi juga kepada kesediaan masyarakat untuk mematuhi dan menghormatinya. Sekian, terima kasih.